Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiuddin Biru Zaizan daripada Diploma Teknologi Pertanian AGT 3313. Nombor matrik saya 200111305. Tajuk saya presentation pada hari ini adalah baka lembu. Pengenalan baka lembu. Lembu merupakan sejenis mamalia yang umum sekali dan diternak sebagai haiwan berjinak. Ia merupakan anggota moden yang utama dalam keluarga Bovinae. Lembu dipelihara sebagai binatang ternakan untuk daging dan tenusu. Pada mulanya, lembu dikenal pasti dan dengan 3 spesies iaitu Bos taurus iaitu lembu Eropah atau Taurina, Bos indicus iaitu sapi ataupun zebu, dan Bos primigenius iaitu aurach yang telah pupus. Terdapat baka-baka lembu yang biasa dipelihara untuk daging di Malaysia seperti KK ataupun Kedah Kelantan. Baka ini dihasilkan dari kacukan lembu betina baka KK dengan baka-baka pedaging seperti Hereford, Charolais, Rohrmaster, Brahman dan Simmental. Yang kedua adalah kacukan komersial Australia ataupun dikenali sebagai ACC. Ia dihasilkan di Australia. Hasil kacukan berbagai jenis lembu pedaging. Antara jenis-jenis yang terlibat ialah Brahman, Shorthorn dan Hereford. Lembu-lembu jantan muda dari baka ini mudah didapati dengan bilangan yang banyak dan harga yang berpatutan. Yang ketiga adalah kacukan Friesian Sahiwal ataupun dikenali sebagai Mafriwal. Lembu ini berwarna hitam kemerahan, hasil kacukan antara betina jenis Friesian dan jantan jenis Sahiwal. Dihasilkan di New Zealand dan Australia untuk dipelihara di Malaysia. Ia merupakan jenis Dauguna yang sesuai bagi Malaysia. Yang keempat adalah Local Indian Dairy ataupun LID. Lembu ini dianggap jenis tempatan kerana ada yang bercampur dengan darah lembu KK. Jenis susu yang boleh juga disesuaikan dengan lembu pedaging. Lembu baka ini berwarna di antara keputihan kepada kehitaman dan kekuningan kepada coklat gelap. Dan yang terakhir, lembu Brahman. Brahman berasal dari India dan ditingkatkan mutunya di Amerika. Biasanya berwarna putih, mempunyai bonggol di belakang. Ia sesuai untuk kerja-kerja kasar dan boleh tahan cuaca panas seperti di Malaysia. Ia juga adalah salah satu lembu yang suka untuk mendapat penyakit kerana kulit dan imuniti yang tinggi. Terdapat juga baka-baka pengeluaran yang dari segi prestasi dan kemudahan mendapatkan bekalan di Malaysia. Salah satunya adalah kacukan komersial dari Australia, kacukan Friesian Sahiwal, Rohrmaster, kacukan Kedah Kelantan ataupun KK, Brahman dan Local Indian Dairy. Cara pengurusan lembu Brahman. Cara pengurusan lembu Brahman dari segi pedaging adalah lebih mudah jika dibandingkan dengan lembu tenusu. Ada 4 cara pengurusan boleh dilakukan untuk pembiakan lembu pedaging. Yang pertama, cara meragut lepas bebas. Yang kedua, cara berkurung atau feedlot. Yang ketiga, cara separate intensif. Dan yang keempat, cara integrasi dengan tanaman utama. Cara meragut lepas bebas. Lembu-lembu dibiarkan bebas meragut di kawasan rumput, sama ada di kawasan sendiri ataupun bukan. Ini termasuklah meragut di tepi-tepi jalan. Cara ini kurang baik kerana selalu merosakkan tanaman orang lain, kemungkinan dilanggar atau luka oleh kemalangan. Makanan hanya bergantung kepada rumput di kawasan ragutan yang kemungkinan tidak memadai. Perhatian sukar diberikan kepada setiap ekor lembu yang dipelihara dan mudah mendapatkan penyakit.
Yang kedua ialah cara berkurung feedlot. Dengan cara ini, lembu-lembu pembiak sentiasa berada di dalam kandang dengan mendapat makanan bermutu secukupnya, air yang bersih pada setiap masa dan garam secukupnya. Cara separa intensif. Cara ini lebih sempurna dan dipraktikkan di negara ini kerana lembu yang dipelihara dibenarkan bebas meragut sama ada di kawasan rumput yang berpagar ataupun di kawasan ragutan awam dalam tempoh masa yang terhad. Akhir sekali, cara integrasi dengan tanaman utama. Di negara kita, kawasan yang bertanam dengan tanaman utama seperti kelapa sawit, getah, kelapa dan dusun adalah sangat luas. Di bawah tanaman ini biasanya terdapat banyak rumput rumpai yang subur. Pada kebiasaannya, racun rumpai digunakan bagi mengawal tanaman itu. Integrasi dengan ternakan akan menjimatkan wang untuk merumpai di samping mengurangkan kos pembajaan ladang. Seterusnya, pembesaran anak. Anak-anak lembu jantan banyak terhasil di kawasan pemeliharaan lembu pedaging semula jadi di utara Semenanjung, di kawasan integrasi lembu dengan kelapa sawit dan di sekitar rezak ragutan. Anak-anak jantan juga dihasilkan oleh lembu-lembu tenusu di pusat-pusat pengumpulan susu di seluruh negara. Penyakit-penyakit lembu yang terdapat di negara ini. Yang pertama, penyakit lampin skin disease ataupun LSD. Yang kedua, diare ataupun cirit birit. Yang ketiga, pneumonia ataupun radang paru-paru. Yang keempat, luka berulat. Yang kelima, kembung ataupun bloat. Seterusnya adalah pemakanan. Jumlah makanan yang diperlukan oleh seekor lembu adalah bergantung kepada berat lembu semasa dan pada amnya mereka boleh memakan jumlah bahan kering semaksimal bersamaan dengan 3.0% daripada berat badan lembu tersebut, bergantung kepada jenis makanan yang diberikan. Gambar pertama adalah gambar dedak. Dedak adalah makanan yang paling ramai peternak berikan kepada lembu-lembu mereka. Dan gambar kedua adalah gambar rumput napier. Rumput napier ini adalah makanan yang paling berkhasiat. Ia dijadikan silage dan dicampurkan sekali dengan EM. Dan ia diberikan kepada lembu untuk menambahkan berat badan dan memberi lembu itu lebih berkhasiat. Dan akhir sekali, terdapat 4 potensi pemasaran di Malaysia. Yang pertama, jualan lembu hidup kepada peraih ataupun butcher. Yang kedua, jualan lembu hidup untuk akikah. Yang ketiga, jualan lembu hidup untuk korban. Dan yang keempat, jualan runcit secara tunai. Itu saja presentation daripada saya. Sekian, terima kasih.